Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini adalah pembentangan akhlak Islamiah kami. Nombor kod subjek iaitu NDWF 2032. Pensyarah kami Ustaz Said Muhammad Zainuddin Bicik Koyak. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang. Yang pertama Muhammad Darwish Akil Haq bin Muhammad Nurdin 23160008. Yang kedua Muhammad Afiq bin Faizal 231611. Yang ketiga Muhammad Adib Aizat bin Abdul Razak 231614. Seterusnya Abdul Rahman bin Ismail 231618. Seterusnya Ni Abdul Rahman Huzaifi bin Saibun 231619. Seterusnya Zamir Imran bin Zulkhairi 231621. Yang terakhir Muhammad Zikrul Hakim bin Abdul Rahman 2316-022. Okey, yang pertama kita pergi kepada muqaddimah adab dengan diri sendiri. Sebagai seorang Muslim, selain daripada adab terhadap Allah, Rasul, ibu bapa dan sebagainya, terdapat juga adab terhadap diri sendiri yang perlu kita jaga. Adab terhadap diri sendiri amatlah penting untuk menentukan kita menjadi seorang Muslim yang baik atau sebaliknya. Okey, seterusnya kita pergi kepada adab terhadap diri sendiri. Yang pertama, sentiasa rasa diawasi oleh Allah. Tidak kira kita di mana atau bila, tiada perbuatan yang terlepas daripada pengawasan Allah. Contoh muraqabah, yang pertama muraqabah dalam ketaatan kepada Allah, yang kedua muraqabah dalam kemaksiatan, yang ketiga muraqabah dalam hal-hal yang bersifat mubah iaitu harus, yang keempat muraqabah terhadap ujian dan musibah yang menimpa. Dalil Al-Quran berkaitan muraqabah, surah Al-Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhanmu tetap mengawas dan membalas. Dalam ayat ini Allah sentiasa mengawasi hamba-Nya. Tak kisahlah hamba-Nya dekat mana, bila, 24 jam Allah mengawasi hamba-Nya. So kita sebagai hamba, kita kena berbuat baik kepada semua orang, memperbanyakkan amal ibadah supaya Allah lihat. Yang kedua, kita pergi kepada muhasabah. Muhasabah merupakan penelitian semula terhadap perbuatan kita pada masa lalu dan masa kini. Adakah perbuatan itu baik atau sebaliknya? Kita hendaklah bermuhasabah diri terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu perkara dan selepas melakukannya. Cara muhasabah diri. Yang pertama, muhasabah dengan menyendiri. Yang kedua, muhasabah dengan menerima nasihat dan cederaan orang lain. Yang ketiga, berkawan dengan orang-orang yang beriman. Cara muhasabah yang dekat slide ini, kita boleh nampak bahawa cara kita nak muhasabah ni bermacam-macam kita boleh buat. Kat situ kita boleh memikirkan dosa apa yang kita buat dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengampunkan kita dan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita pergi kepada manfaat daripada bermuhasabah diri. Yang pertama, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua, memperbaiki hubungan manusia dengan sesama manusia, dan yang ketiga, mengetahui kesalahan diri sendiri sehingga boleh diperbaiki. Okey, contoh kepada yang poin yang pertama tadi, memperbaiki hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ambil contoh sebagai kita ada buat dosa, tak kisahlah sama ada dosa kecil ataupun dosa besar, kita terus bertaubat kepada Allah dengan melakukan solat sunat taubat, dan lain. Kita boleh berzikir, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk yang kedua, memperbaiki hubungan manusia dengan sesama manusia. Contoh, kita kalau ada perselisihan faham antara rakan-rakan kita, contoh bergaduh sana bergaduh sini, antara satu sama lain, salah seorang kena macam turunkanlah ego dia untuk meminta maaf dan jadikan hubungan tu lebih baik daripada sebelum ni. Dan seterusnya, dalil dalam Al-Quran yang berkaitan dengan muhasabah iaitu dalam surah Al-A'raf. Mafhumnya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayangi fikiran jahat,
iaitu melakukan dosa daripada syaitan, mereka segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan. Seterusnya yang ketiga, istiqamah. Menurut Imam Nawawi, istiqamah bermaksud sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah. Menurut Kamus Dewan, istiqamah bermaksud menjalankan sesuatu suruhan secara terus-menerus. Seseorang perlulah berusaha dan terus-menerus untuk meninggalkan apa yang salah, melakukan apa yang betul. Okey, seterusnya kelebihan istiqamah. Yang pertama, akan selalu didampingi malaikat. Yang kedua, tidak akan ada rasa takut. Yang ketiga, tidak akan merasa sedih. Yang keempat, akan mendapat balasan syurga. Yang kelima, akan dimurahkan rezeki. Kelebihan ini menjadikan istiqamah sebagai salah satu sikap yang sangat dianjurkan dalam agama dan kehidupan sehari-hari. Cara membentuk sikap istiqamah. Yang pertama, mempunyai matlamat, iaitu berjaya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, bersemangat tinggi serta tidak mudah putus asa. Yang ketiga, mempunyai prinsip yang benar. Yang keempat, ilmu yang cukup. Yang kelima, usaha yang berterusan. Yang keenam, yakin pada takdir dan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketujuh, sentiasa berdoa dan tawakal. Yang kelapan, bersyukur dan redha. Istiqamah dalam kebaikan terbentuk dengan niat yang ikhlas, memulai dari amalan kecil yang berterusan, memperkuat hubungan dengan Allah, menghindari godaan yang negatif dan mendapatkan dukungan dari orang-orang yang baik. Tetaplah berdoa agar hati diberi keteguhan dalam kebaikan. Yang keempat, akhlak Islam dan hubungannya dengan kesihatan fizikal. Maksudnya akhlak Islam ini merangkumi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek rohani, fizikal, sosial dan mental. Contoh yang boleh dikaitkan antara akhlak Islam dengan kesihatan fizikal, contohnya yang pertama, menjaga kebersihan sekeliling. Yang kedua, kesederhanaan dalam pemakanan. Yang ketiga, penjagaan tubuh sebagai amanah. Dan yang keempat, mencegah daripada penyakit. Maklumat tambahan, cara-cara lain beradab dengan diri sendiri. Yang pertama, membersihkan hati dari penyakit dan kotoran, yakni taubat. Ini merujuk kepada usaha untuk membuang sifat negatif seperti dengki, sombong dan riak serta menghindari perbuatan yang melanggar hukum agama. Yang kedua, melawan hawa nafsu. Mengendalikan keinginan atau dorongan yang bertentangan dengan ajaran moral dan agama seperti keinginan untuk marah, rakus atau kemalasan. Yang ketiga, mempunyai niat yang baik. Melakukan segala perbuatan dengan niat yang tulus tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia, hanya demi Allah SWT. Yang keempat, membahagi dan memanfaat masa dengan baik. Ini merujuk kepada cara menguruskan masa dengan bijak dan produktif. Ini bermaksud menggunakan masa yang ada untuk melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Yang kelima, menjaga diri dari perkara haram dan syubhah. Menghindari segala perkara yang dilarang agama serta menjauhi perkara yang meragukan yang boleh membawa kepada dosa. Yang keenam, mengurangkan tidur. Tidur yang berlebihan boleh menyebabkan ketajaman otak berkurang. Yang ketujuh, menjaga pergaulan. Memilih teman dan pergaulan yang baik serta menghindari interaksi dengan orang yang boleh memberi pengaruh negatif kepada diri sendiri dan amalan agama. Kesimpulan bagi pembentangan kami pada hari ini adalah adab dengan diri sendiri itu penting. Sebabnya dengan kita beradab dengan diri sendiri itu, kita dapat menjadikan diri kita ni lebih bahagia, lebih selamat. Lepas tu dengan kita beradab dengan diri sendiri itu juga, kita dapat memasuki syurga Allah SWT. Dan dapat lebih banyak kesan positif yang dapat kita letakkan dalam diri kita selepas daripada kita beradab dengan diri sendiri. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.